Assalamualaikum dan selamat pagi. Kami daripada kumpulan 9 yang terdiri daripada Saya Iza, Saya Syada, Khadijah, Farah, Sarah. Nabila Husna. dan saya Imtiaz. Okey, tajuk kumpulan kami ialah peringkat perkembangan Erikson. Kenapa dinamakan peringkat perkembangan Erikson? Kerana ia merangkumi perkembangan individu yang terdiri daripada emosi, sosial dan kendiri. Ia merangkumi 8 peringkat daripada bayi sehingga ke usia tua. Kita pergi kepada fasa yang pertama, iaitu fasa bayi yang berumur dalam lingkungan kosong hingga 18 bulan. Pada fasa ini mereka memulai perkembangan mereka dengan mewujudkan perasaan percaya kepada orang lain. Mereka akan mula percaya kepada orang lain apabila mereka mendapat penjagaan yang baik, contohnya seperti ibu. Jika ibu menjaga mereka dengan baik, maka mereka akan memupuk rasa kepercayaan itu. Manakala sebaliknya, jika bayi itu tidak mendapat penjagaan yang baik daripada seseorang individu, maka kepercayaan itu akan kurang dalam diri mereka. Sekian. Okey, kembali lagi kita pergi kepada fasa yang kedua, iaitu fasa kanak-kanak kecil yang berumur daripada 1 hingga 3 tahun. Pada peringkat ini mereka mula untuk menerokai dunia mereka sendiri. Mereka mahu melakukan pilihan yang jelas untuk diri mereka dari segi makanan, pakaian dan juga mainan. Mereka hendak bertindak bebas, iaitu secara autonomi secara mutlak dalam diri mereka pada fasa ini. Kemudian pada tahap ini mereka mahu melakukan perbuatan mereka sendiri dan tidak suka dikongkong oleh orang dewasa. Pada peringkat ini kita sebagai orang dewasa adalah perlu untuk mengawal keinginan mereka, dan jika kita nampak ada sesuatu tingkah laku yang tidak diingini, kita perlu kawal. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang diingini, kita perlu memuji mereka. Jika kita hanya marah dan juga denda mereka tanpa sebab, pada fasa ini keyakinan dalam diri mereka akan berkurang dan mereka mula ragu-ragu terhadap kebolehan diri mereka sendiri. Seterusnya adalah fasa prasekolah, iaitu fasa yang berumur 3 hingga 6 tahun. Fasa ini di mana kanak-kanak itu akan cuba mengambil satu inisiatif untuk selesaikan dalam satu masalah. Okay, pada peringkat ini, kanak-kanak akan ada dua kemungkinan dalam selesaikan masalah. Satu, kanak-kanak itu berjaya selesaikan masalah dengan cara inisiatif dan sendiri. Yang kedua, kanak-kanak itu tidak berjaya menyelesaikan masalah itu, dan akibat daripada itu mereka akan lebih rasa kurang keyakinan terhadap diri mereka. Dalam hal ini, kanak-kanak boleh mengambil pengajaran daripada ketidakberjayaan itu dengan mencipta satu inisiatif yang baru dalam untuk tangani masalah. Okey, seterusnya ialah fasa keempat. Fasa keempat iaitu antara lingkungan usia daripada 6 tahun ke 11 tahun, di mana kanak-kanak mula belajar secara lebih berstruktur dan lingkungan sosial yang lebih luas. Hal ini kerana mereka akan mula pergi ke sekolah rendah untuk belajar akademik dengan lebih berstruktur. Pada peringkat ini, kanak-kanak mula merasai pendidikan akademik dan sosial dalam lingkungan yang lebih luas. Melalui interaksi sosial, kanak-kanak mula membina keyakinan dalam pencapaian dan kejayaan mereka. Jadi, jika mereka dipuji oleh guru, ibu bapa dan kawan-kawan, maka mereka akan berasa lebih yakin untuk mencapai kejayaan bagi mereka. Jika mereka menerima kritikan negatif daripada ibu bapa, guru-guru dan kawan-kawan, hal ini akan mencecaskan keyakinan mereka untuk mencapai kejayaan. Jadi, keberkesanan dalam mencari keseimbangan pada tahap psikososial ni sangat penting, kerana ia dapat membawa kepada kelebihan yang dikenali sebagai kecekapan, di mana kanak-kanak membangunkan kepercayaan, keupayaan mereka untuk mengendalikan tugas-tugas yang diberikan.
remaja. Okey, remaja ini berlaku dalam lingkungan umur 13 sehingga 21 tahun. Yang mana dalam fasa ini remaja akan mencari identiti masing-masing dan mereka juga akan keliru dengan identiti itu. Okey, fasa ini berlaku pada kanak-kanak yang sudah meningkat remaja. Senang kata macam bila baru akid balik macam tu lah. Okey, lepas tu mereka akan mencari identiti masing-masing. Yang mana identiti itu dalam aspek pekerjaan ke, peranan jantina ke, politik ataupun agama. Kalau mereka gagal untuk mencari identiti, mereka ini akan berasa rendah diri dalam fasa ini. Okey, dan peringkat ini juga mereka akan mudah untuk keliru dan terpengaruh dengan persekitaran mereka. Kita beralih kepada fasa yang ke-6, iaitu intimacy versus isolation, yang bermaksud keintiman versus pengasingan. Okey, pada peringkat ini ia berlaku kepada golongan dewasa, iaitu dalam lingkungan 19 ke 40 tahun. Okey, pada fasa ini terbahagi kepada dua golongan, iaitu pertama yang suka akan keintiman dan yang kedua suka akan pengasingan. Erikson percaya bahawa pada golongan dewasa adalah amat penting untuk mempunyai hubungan yang rapat dengan orang lain kerana ia akan membentuk hubungan yang kekal dan terjamin dan secara tidak langsung akan memupuk perasaan cinta. Manakala mereka yang suka menyendiri lebih cenderung untuk mempunyai hubungan yang kurang berkomitmen dan mereka akan sentiasa melakukan pengasingan dengan suka menyendiri dan mengalami kesepian dan kemurungan. Seterusnya fasa ketujuh. Fasa ketujuh iaitu fasa generativity versus stagnation. Okey, fasa ini melibatkan lingkungan manusia lingkungan umur 40 ke 60 iaitu dewasa pertengahan. Daripada usia ini, dewasa pertengahan ini mereka akan melalui proses pencarian pekerjaan hidup dan mereka mula menyumbang kepada pembangunan masyarakat melalui aktiviti kesukarelawanan, membesarkan anak-anak mereka dan melihat anak-anak mereka dan bangga dengan pencapaian yang dicapai mereka. Okey, seterusnya pada golongan yang tidak berjaya menguasai kemahiran ini, mereka lebih kepada penyumbangan terhadap diri mereka sendiri. Akhir sekali, pada fasa yang ke-8, pada fasa ini ia seringkali berlaku pada usia 65 tahun dan ke atas. Fasa ini sinonim dengan kata integriti dan putus asa. Pada fasa ini, individu akan mula mengimbau dan mengimbas kembali sama ada apa yang mereka telah lakukan pada selama ini mereka berjaya capai ataupun tidak. Jika mereka tidak berjaya capai, mereka akan terus hidup dalam penuh penyesalan, dan jika mereka berjaya capai, mereka akan hidup dengan perasaan bangga dan gembira.